Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Terima kasih kepada Al-Fadhil Tuan Pengurusi yang dimuliakan Al-Fadhil Ustaz Anwar, para alim ulama, Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, para pensyarah dan seluruh tuan-tuan ahli Jumaah masjid yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bersama-sama pada malam ini dengan satu tajuk yang saya kira sangat menarik untuk kita sama-sama faham, dan juga selepas faham untuk kita amalkan, dan selepas dan semasa kita amalkan kita ikhlaskan diri. Kerana kehadiran ke majlis ilmu ini hanyalah satu daripada sumber untuk kita selamat. Belum selamat lagi, baru sumber. Satu kunci, dan dia perlukan kepada amalan. Dan yang lebih mencabar lagi apabila kita bincangkan bab ilmu yang berkait dengan duit dan wang, dia punya cabaran dia lagi besar daripada ilmu berkait dengan ibadah. Kalau saya contohnya atau mana-mana penceramah lain menceritakan cara-cara ibadah, macam mana nak solat tahajud, macam mana nak solat duha, tasbih, isyraq, awabin, macam mana nak doa, macam mana nak selawat, kita boleh buat, tak berapa susah. Sebab dia tak melibatkan apa-apa kos. Dia hanya melibatkan sikitlah kos. Mungkin kita nak bangun pagi pergi masjid, sebelum ni tak pernah pergi, nak naik motor, naik kereta, sikit sangat kos tu, ya. Tetapi apabila kita bincang bab keuangan, dia akan melibatkan kepada ada kos. Maka sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu Wa Taala bila sebut dalam Al-Quran aqimus salat, jangan sangatlah Allah tinggalkan kembar siamnya, iaitulah wa atuz zakah, tunaikan zakat. Zakat tu melibatkan ibadah dalam bab wang yang paling perlu kita buat. Maka sebab itulah solat tidak akan sempurna kalau kita punya penelitian dan perhatian kepada membayar zakat tak bagus. Kalau kita bayar zakat bagus, solat kita tak bagus, tak jadi juga. Begitu juga sebaliknya. Jadi kerana itulah tuan-tuan, ibadah khusus yang kita buat, solat tahajud kita, dan ibadah umrah kita, haji kita, puasa kita, dan juga doa kita akan sentiasa tercabar dengan sebab harta dan rezeki kita. Maka kerana itulah menjadi fardu ain, tuan-tuan, bukan fardu kifayah. Kalau nak belajar mandi mayat, tak apa, bagi je Ustaz Anwar yang pandai. Tapi kalau bab bab keuangan, tak boleh seorang saja pandai, dia bukan fardu kifayah, yang lain tak payah, dia fardu ain. Semuanya menjadi ain ke atas mereka untuk pandai. Baik, jadi untuk topik kita pada malam ini, kerana rezeki masuk neraka, saya suka untuk yang pertama sekali membincangkan apakah sebenarnya rezeki itu sendiri. Rezeki. Jadi hari ini apabila kita sebut saja rezeki, ramailah orang terbayang rezeki itu duit, rezeki itu harta. Tetapi sebenarnya di dalam Islam, rezeki itu lebih luas daripada duit dan harta. Walau bagaimanapun, banyak juga dalil-dalil dan nas yang menunjukkan rezeki itu biasa ditujukan kepada duit dan harta. Kerana itu adalah dikira antara perkara yang paling dicintai oleh manusia, ya. Maka yang kita nak betulkan, rezeki itu sekarang ini
Dia ada dalam bentuk duit dan harta, dia ada dalam bentuk umur yang panjang adalah rezeki. Dia ada dalam bentuk isteri dan wanita yang solehah. Khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada sebaik-baik al-mar'atu salihah, wanita yang salihah adalah khairu mata'id dunya, iaitulah sebaik-baik perhiasan dan harta yang ada dalam dunia ini. Maka mendapat isteri yang salihah, mendapat anak perempuan yang salihah adalah satu rezeki yang besar. Maka demikian juga rezeki itu adalah mendapat anak yang saleh dan salihah. Dan rezeki itu juga adalah tidak ditimpa musibah yang tidak mampu kita sabar. Sebab ada sebahagian musibah yang kita tak mampu sabar. Sebab itulah kita minta doa pada Allah, bukan untuk jauhkan diri daripada musibah, tapi untuk diberikan kekuatan untuk mampu menanggung segala musibah. Kerana kehidupan kita kalau tak ada musibah, maka susah untuk kita masuk syurga. Sebab itulah Allah kata, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia ingin mendakwa mereka telah pun beriman sedangkan mereka belum diuji? So musibah adalah satu bentuk yang Allah nak berikan peluang kita masuk syurga. Sebab itulah disebutkan oleh Nabi SAW, Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Allah, bila mana Allah cinta kepada satu kaum, kepada satu orang, maka Allah uji mereka. Dan yang paling kuat kena ujian adalah al-anbiya, thummal amthal fal amthal. Kemudian yang lepas daripada para nabi dan selepas daripada para nabi. Ya. Baik, jadi itu adalah rezeki. Maknanya rezeki ni luas. Mendapat jiran yang baik, mendapat anak yang sekolah di tempat yang baik, mendapat kerja yang baik, mendapat rakan kerja yang baik, maka ini semuanya rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sekarang Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis yang penting. Nabi kata, ayuhan nas, wahai manusia, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wa ajmilu talab, dan hendaklah kamu dalam mencari rezeki tadi itu, kamu hendaklah teliti dan cantikkan cara carian kamu. Ya. Kemudian Nabi kata lagi, fa inna nafsan lan tamuta, sesungguhnya sesuatu jiwa itu pasti tidak akan mati hatta tastawfiya rizqaha, sehinggalah rezeki dia habis semua dia makan, habis semua dia dapat, habis semua telah pun sampai kepada dia. Wa ini bata'a anha, dan sekiranya mana-mana rezeki itu lambat sampai, ya, fattaqullah, Nabi kata bertakwalah kamu kepada Allah, wa ajmilu fit talab, dan ingatlah, cantikkan, perhatikan cara kamu mendapatkan rezeki itu. Khudhu ma halla wada'u ma harum. Nabi kata hendaklah kamu ketika itu ambil mana yang halal sahaja dan tinggalkan apa yang haram. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, yang mana dalam sebuah hadis yang lebih kurang sama tetapi ada tambahan sikit poin. Nabi kata, laisa min amalin yuqarribu minal jannah illa qad amartukum bih. Tidak ada satu pun amalan yang boleh bawa kamu dekat dengan syurga kecuali aku dah pun arahkan dan berikan maklumat itu kepada kamu. Wala amal, dan tak ada satu amal yuqarribu minan nar, yang boleh menghampirkan manusia dengan neraka, wa qad nahaitukum an, yang telah pun aku berikan larangan tentangnya. Fala yastabti anna ahadun minkum rizqahu, dan jangan kerana lewatnya rezeki kamu dapat, fala yatlubuhu bima'siyatillah, janganlah kamu minta rezeki itu, cari dia dengan cara melakukan maksiat kepada Allah. Fa innallah la yunalu fadluhu bima'siyatih, kerana keberkatan dalam rezeki tidak mampu diperolehi dengan cara pendapatan yang membawa maksiat kepada Allah. Baik, jadi sekarang kita nak bincang daripada hadis ini rezeki
Kerana rezeki yang macam mana boleh masuk neraka? Yang pertama sekali, yang pertama sekali rezeki yang boleh membawa masuk neraka adalah apabila lewatnya dapat rezeki, ataupun rezeki dan duit kita nampak kurang daripada orang lain, kita marah pada Allah, kita marahkan takdir. Pernah nampak ada orang marahkan takdir? Kenapalah ini dilaksanakan pada aku? Ada orang terlibat dengan skim cepat kaya, lalu dia rugi, dia kata tak adil Allah buat aku macam gini. Aku dah simpan duit habis-habisan daripada harta yang halal, tiba-tiba dapat peluang ni aku masuk, tiba-tiba aku ditipu. Tidak adil, Allah kenakan benda ni kepada aku. Oh, ini kerana rezeki masuk neraka nanti yang pertama, tuan-tuan. Boleh masuk neraka kerana rezeki kerana kita terlampau membebel dan menyalahkan Allah. Sebagaimana pernah pada zaman Umar Al-Khattab, ada seorang pencuri ini ditangkap. Bila dia ditangkap, maka Umar tanya, kenapa engkau mencuri? Dia kata, kerana takdir. Wah, pandai jawab. Kerana takdirlah aku mencuri. Ya? Maka bila mana Umar diberi jawapan itu, Umar pun terus mengatakan sebagai hukuman, ya, potong tangan dia dan sebat dia 30 kali sebatan. Maka sahabat-sahabat lain duk tanya, sebab apa nak kena sebat pula ni? Kau potong tangan tu kami faham lah. Maka Umar pun berkata, yudrabu likadbihi ala Allah. Kita pukul dia sebagai ta'zir kerana dia menipu di atas nama Allah. Ya, yang mana fanajid hadzal rajul ihtajja bil qadr ala ma'siyatillah. Orang ni, lelaki ni duk menggunakan hujah qada dan qadar Allah di atas pelakuan maksiat yang dilakukannya. Maka ini kena faham yang pertama. Jangan sesekali seseorang itu melakukan maksiat dalam pencarian harta. Contoh, ada perempuan yang kononnya jadi pelacur kerana nak mendapatkan rezeki, maka dia katakan, dah takdir saya duduk dekat kawasan ni, nak buat macam mana? Ini kalau zaman Umar ni kena sebat. Kena sebat. Jadi ingat, yang pertama, kalau rezeki itu lambat, jangan sesekali menyalahkan takdir. Dan juga jangan sesekali kita marah dalam doa kita. Ataupun kita jumpa ustaz kata doalah puan, doalah. Tapi ustaz, saya dah doa, Allah tak makbulkan pun. Yang kedua, sebab rezeki masuk neraka yang kedua. Kalau belum masuk neraka pun, punca yang boleh membawa ke neraka. Kerana Nabi kata, ya, Nabi kata apabila kamu berdoa, ya, apabila kamu berdoa, hendaklah kamu yakin akan makbulnya doa kamu. Ya, dan juga Nabi kata, innallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafil lahin. Allah takkan memakbulkan doa daripada orang yang hatinya lalai dan main-main, tak faham apa yang dibacakan. Maka yang seterusnya disebutkan dalam hadis yang lain, iaitulah apabila kamu berdoa, adab dia, jangan kata qad da'autu falam yustajabu li. Inilah hadis Nabi. Pantang dalam Islam, kita bila doa, kita kata aku dah doa tapi tak dimakbulkan. Kamu kata tak makbul, memang Allah tak makbul sungguh. Dalam hadis qudsi, inni ala dhanni abdi bi, Allah kata dalam hadis qudsi, aku berada di atas sangkaan hambaku. Kamu sangka aku tak makbul, aku tak makbulkan sungguh. Maka ini kerana rezeki, jangan kita menyalahkan takdir, jangan kita menyalahkan doa kita tidak makbul. Kerana Nabi kata semua orang doanya akan dimakbulkan. Ya, cuma bentuk dia mungkin berbeza. Sebagai contoh, ada satu orang, dia doa, dia ni ahli ibadat, dia selalu doa pada Allah sebab dia ni orang yang agak miskin. Lalu setiap hari dia ni suka beribadah, dapat kelazatan dalam beribadah. Tapi pada masa yang sama, dia kena cari makan untuk family dia. Justru lepas solat subuh, dia bolehlah duduk di masjid sekejap sebagaimana sunnah Nabi. Lepas itu dia terpaksa tak boleh duduk lama-lama, dia kena pergi keluar kerja.
maka kerana dia terpaksa bekerja, dia nampaklah maksiat-maksiat di tempat kerja yang tak dapat atau suka